sekurang-kurangnya kat sini rakyat saya ni kan, penyokong mereka kata Muhyiddin Yassin adalah lebih baik dan lebih bijak berbanding Tun Mahathir, kerana dalam keadaan dia hilang majoriti, masing-masing keluar kan, dan dia melakukan satu langkah bijak. Ini bak kata penyokong mereka mengisytiharkan darurat, dan akhirnya nak tengok mereka PN masih kekal berbanding dengan Tun. Tun ketika itu walaupun dia hilang sokongan ketika itu, kenapa Tun tak ambil langkah sama seperti Muhyiddin? Sekurang-kurangnya Pakatan Harapan ketika itu boleh kekal. Jadi setuju atau tidak Muhyiddin lebih bijak? Kalau kita setuju, kita tak boleh kutuk dia lah. Kalau kita setuju, kita tak boleh serang lah Muhyiddin. Tapi memang bagi kami, tindakan yang dia lakukan oleh Muhyiddin ni adalah tindakan yang mementingkan diri, tak berprinsip, tak berakhlak, politik khianat. Dia akan diingati dalam sejarah negara Malaysia ini sebagai Perdana Menteri yang merosakkan negara dan politik negara dan ekonomi negara. Ni adalah legacy yang akan ditinggalkan oleh Muhyiddin dan Azmin Ali khususnya. Dan UMNO dengan PAS jangan cuci tangan kamu yang menyokong Muhyiddin dengan Azmin kalau dan untuk membentuk kerajaan, kamu sama jugalah yang bertanggungjawab. Jangan nak berlagak bersih dan sebagainya. Maka apa yang dilakukan oleh Tun adalah, bagi saya memang berprinsip. Hanya silap Tun, dan benda ni saya cakap memang Tun silap. Dia tak beritahu pada rakan-rakan dalam PH bahawa dia nak letak jawatan. Itu je. Tapi dia letak jawatan bila dah hilang majoriti, dia dah letak jawatan. Dan dia sebagai Perdana Menteri yang parti dia dah tinggalkan dia. Tak ada siapa yang sokong dia sebagai Perdana Menteri. Pada masa itulah dia rasa yang penyokong dia dah tak ada. Dah tinggalkan dia, dah keluar daripada PH. Maka dia letak jawatan lah pasal dia rasa dia tak layak. Tapi yang Muhyiddin ni, dia tahu dia dah tak layak. Nombor satu adalah awak pengkhianat. Masuk menjadi kerajaan pintu belakang, tebuk atap. Memang dah tak layak. Nombor dua, dah tak ada majoriti. Sepatutnya kalau orang yang ada maruah, dia akan mengaku, minta maaf, letak jawatan. Bukan sekadar maruah. Kalau dia ada integriti dan dia sayangkan negara, dia nak jaga ekonomi negara, dia akan letak jawatan dan serah pada yang di-Pertuan Agong. Parti dah tak ada majoriti, Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong berhak untuk cuba nak membentukkan kembali orang Perdana Menteri yang ada majoriti. Itu cara dia. Kalau sayangkan negara tapi sayangkan diri, macam inilah jadinya. Tapi ada satu persoalan lah ni, mungkin kalau nak jawab. So jawapannya memang kalau Tun buat macam itu, saya sendirilah, saya akan kutuk dia. Minta maaf. Kalau awak dah hilang majoriti dan awak masih nak pertahankan, awak sampai sanggup isytihar darurat, itu bukan bijak, itu jahat. Minta maaf lah, jahat. Itu jahat. Tapi yalah, Tun tak buat macam itulah. Tun tak buat macam itu. So bagi saya, walaupun dia tersilap dan dia buat satu kesilapan yang besar, kerana dia tak maklumkan kepada rakan-rakan dia dalam PH terlebih dahulu, tapi tindakan dia letak jawatan bila dia dah rasa dia dah tak ada sokongan dan dah hilang majoriti adalah tindakan yang bertanggungjawab. Tak timbul bijak atau tak, tapi lebih bertanggungjawab. Langkah yang dibuat oleh Tun Mahathir itu bukan bijak, tu apa dia kata, khianat, jahat. Itu bukan bijak. Ambil tindakan isytihar darurat dan sebagainya, ini bukan bijak. Ini jahat. Pasal tu sekarang ada satu mindset tu, saya bercakap juga, satu mindset rakyat, penyokong mereka mengatakan, kalau dulu kita doa, Allah janganlah COVID ni berterusan, kita nak kalau PKP dipendekkan masanya, COVID ni hilang dalam waktu yang singkat, boleh hidup seperti biasa. Tapi sekarang ni ada satu set pemikiran yang tak apa, biar terus sampai bulan 8. Biar lama supaya kerajaan yang dah memang terbukti tak ada majoriti ni tak jatuh. Itu kita pelik tu rakyat ni kita. Yalah, mungkin dia orang ni semua ada gaji, ada dia tak nampak kesusahan yang dihadapi. Ramai rakyat merana atas sebab suasana COVID yang berpanjangan, yang menyebabkan ramai kehilangan pekerjaan,
ramai banyak syarikat yang tutup dan sebagainya lah. Memang itulah rakyat bawah terkesan kadang-kadang yalah kebosanan. Harga barang pun dah naik melambung. Dah mula start dah. Dah mula dah. Habis naik melambung dah. Saya dengar daripada peniaga-peniaga pun dia orang pun dah tak sanggup dah. Nak buat projek ke nak buat apa, harga dah naik. 30-40% dah. Ada yang kata sebahagian tu dah naik 2 kali ganda dah harga. Jadi kerajaan tak boleh nak menjaga, terutama kalau barang makanan. Sebelum daripada tu bawang dah naik semua kan. Ni mungkin tadi saya nak pergi beli roti pun sudah dah habis. Pergi ke 7-Eleven pun dah tak ada roti. Pergi yang 99 pun dah, bukan 99 apa? Sweet 99 lah kan? Pun dah tak ada roti. Habis. Apa nak buat? Pasal dah habis, orang nak pergi kerja pun tak boleh bekerja. Orang nak ni yang masalah dia. Okey, kita nak pergi pada persoalan Ustaz. Saya ada lagi soalan-soalan nak tanya ni. Ada pasal tadi saya nak sebut tadi ada persoalan sensitif juga yang berkaitan dengan Yang di-Pertuan Agong. Tapi kita pergi kepada soalan yang ada kat betul. Sebelum saya tanya memang ada orang tanya dah pun YB. Okey, daripada Dr. Avender Singh HS. Salam YB. Adakah YB Parlimen akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memohon kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menarik balik keadaan darurat di tanah air? Ya, insya-Allah dari segi PH memang itulah keputusan dalam majlis Presiden yang diadakan, dikeluarkan satu kenyataan mempertikaikan pengisytiharan darurat dan alasan-alasan yang diberi itu dikeluarkan, dan selepas itu memang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang, kita bincang dalam majlis Presiden, kita kata dia sebagai Ketua Pembangkang dia dicadangkan supaya dia akan mintalah semua ahli-ahli Parlimen untuk yang tak setuju dengan pengisytiharan darurat ini untuk membuat satu surat petition minta supaya Yang di-Pertuan Agong mempertimbangkan kembali dan kalau boleh tarik balik keadaan darurat ini, pengisytiharan darurat ini. Ya, jadi maksudnya PKP itu sudah mencukupi untuk PKP dah cukup. Dan juga ATA tadi YB ada sebut. Dah cukup. Itulah, ini yang satu persoalan yang saya nak sebutkan tadi. Di sebalik ini juga ada yang mengatakan yang PH ni inilah bila menyentuh hal Sultan ataupun Yang di-Pertuan Agong, umpama kita mempertikaikan dan mula satu penghinaan kepada Yang di-Pertuan Agong, umpamanya pernah disebut oleh YB Salahuddin Ayub, Perikatan Nasional ni umpama satu kerajaan yang bertinggi ataupun orang kata apa, bergayut di pagar istana. Jadi sikit-sikit dia minta Yang di-Pertuan Agong keluarkan kenyataan tidak dan sebagainya. Jadi macam mana keadaan itu? Adakah benar PH ini seolah-olah dilihat begitu? Tidak, kerana kita sebagai rakyat jelata kita berhak untuk bersuara, dan dalam sistem raja berperlembagaan, sememangnya raja berperlembagaan ini dia kena ikut perlembagaan. Maka dalam soal perlembagaan ini, kalau ada benda-benda yang berlaku yang tak selari dengan perlembagaan, memang kita berhak untuk bersuara. Dan di antaranya ialah seorang Perdana Menteri yang sudah tidak sah kerana tidak lagi ada majoriti. Dia tidak layak memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Sepatutnya persoalan keabsahan dirinya sebagai Perdana Menteri itu diselesaikan lebih awal. Kalau dia bukan seorang Perdana Menteri yang sah, maka kenapa dia memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong? Pasal dia bukan lagi Perdana Menteri yang sah, dah hilang majoriti. Dan apatah lagi sebenarnya kucak-kacir yang berlaku ni bukan disebabkan oleh gangguan daripada Pakatan Harapan atau Pembangkang. Dia lebih kepada pergolakan dalaman di kalangan mereka sendiri. Itulah mereka sendiri yang dia sebenarnya mungkin orang tak suka aku cakap kan benda ni, tapi apa tu? Hakikatnya ini adalah hasil daripada tarik tali di antara UMNO dengan Bersatu. Kerana UMNO nak tarik, awak tak dengar cakap aku akan tarik. Lepas tu yang Muhyiddin kata tak nak, dia tak nak. Yang kata Zahid lah, Najib lah, seperti mana yang dijelaskan oleh Ahmad Maslan, yang diorang tak puas hati dengan Bersatu ni ialah kerana mereka tidak mahu hentikan pendakwaan terhadap Najib, Zahid dan pemimpin-pemimpin UMNO yang lain. Kluster mahkamah. Kluster mahkamah dia. Lalu dia gunakan kedudukan kerajaan Muhyiddin yang lemah ini, yang bergantung kepada sokongan daripada ahli-ahli Parlimen mereka, untuk nak memaksa Muhyiddin untuk batalkan tindakan kehakiman, tindakan undang-undang terhadap pemimpin-pemimpin UMNO yang mereka sanjung. Dan ini terbukti apabila mereka tarik seorang demi seorang demi seorang,
Ya, cubalah kalau dia betul-betul serius nak jatuhkan Perikatan Nasional, dia ramai-ramai terus keluar. Ni tak, ni satu. Awak dengar cakap aku. Tak dengar? Okey, seorang tarik. Dengar cakap aku. Tak dengar? Seorang lagi tarik. Ni main macam tu kan. Inilah yang menjadi masalah. Bila adanya kerajaan yang lemah, yang dibentuk melalui pintu belakang, yang pengkhianat, yang bergantung kepada sokongan daripada UMNO, atas kepentingan mereka, maka akhirnya dia apa kalau dalam bahasa Inggeris dia kata held at ransom. Held at ransom ni macam kamu ni menjadi sebagai tawanan lah. Awak dengar cakap aku macam tu kan. Kalau tidak aku akan buat macam ni. Kalau tidak aku akan buat macam ni dan sebagainya. Inilah yang hasil daripada corak politik Muhyiddin dan Azmin Ali. Ni legasi mereka. Malangnya. Pengkhianatan satu legasi. Sampai bila rasanya rakyat akan ingat benda ni? Kita akan tulis dalam buku sejarah, tak ada orang akan lupa.